Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hazim Bahasnan. Hari ini akan menerangkan ejaan kata pinjaman. Ejaan kata pinjaman atau kata ambilan dan kata serapan sama ada daripada bahasa Inggeris atau bahasa Eropah lain diterima masuk ke dalam korpus bahasa Melayu dengan mementingkan bentuk ejaan atau visualnya. Oleh hal yang demikian, penyesuaian huruf dilakukan sekiranya perlu. Penyesuaian tersebut boleh terdiri daripada pengekalan, pergantian dan pengguguran huruf-huruf tertentu. Yang pertama, pengekalan huruf ejaan dikekalkan. Antaranya adalah bank, atom, zoo dan juga hotel. Yang kedua, penggantian huruf. Beberapa huruf digantikan untuk disesuaikan dengan bunyi atau sebutan dalam bahasa Melayu. Seperti C menjadi K untuk kriteria dan kriteria, Y menjadi I, January, G menjadi J, regime, PH menjadi F, graph, 5, OU menjadi A, accountant. Ketiga, berlakunya pengguguran huruf, iaitu CH menjadi K seperti scheme, CE menjadi S seperti science, UU menjadi U, vacuum. Terusnya, penggunaan huruf besar. Penggunaan huruf besar terdapat pada huruf pertama pada awal ayat. Contoh bangunan itu sangat besar. Huruf pertama setiap unsur nama orang. Contoh Ahmad Abu bin Ahmad Ali. Huruf pertama dalam petikan langsung. Contoh Menteri Kewangan berkata, ekonomi negara kita berada di tahap yang gawat selepas mengalami kejatuhan mata wang. Yang keempat, huruf pertama kata ganti nama diri untuk Tuhan. Contohnya Yang Pemurah, Maha Pemurah. 5. Huruf pertama nama jabatan, kementerian dan seumpamanya. Contoh Kementerian Pendidikan Malaysia. 6. Huruf pertama setiap unsur gelaran kehormat, rujukan kehormat, nama gelaran, pangkat atau keturunan dan nama gelaran agama yang diikuti dengannya. Contoh Sultan Azlan Shah. Gelaran atau jawatan tetapi diikuti dengan nama penyandang. Contohnya Pegawai Penyiaran Encik Abu bin Bakar. Yang ke-8, huruf pertama nama bangsa, suku bangsa dan bahasa. Contoh kaum Iban, bangsa Melayu. 9. Huruf pertama sapaan dalam surat rasmi tetapi tidak perlu diikuti nama orang. Contoh Tuan, Puan dan Tuan. Huruf pertama tahun, bulan, hari perayaan dan kebesaran serta peristiwa bersejarah. Contohnya Januari Masihi. Dan yang ke-11, huruf pertama sesuatu akronim. Contoh Intan, Institut Takbir Awam Negara dan IPG, Institut Pendidikan Guru. Yang ke-12, huruf pertama nama atau judul buku, majalah, akhbar dan karangan atau artikel. Contohnya Sinar Harian. Ke-13, semua huruf yang membentuk sikatan nama khas. Contohnya SM yang bermaksud sebelum Masihi. Yang ke-14, huruf pertama dalam nama geografi dan nama tempat seperti negeri, negara, daerah dan sebagainya. Contoh Malaysia, Korea Selatan. Ke-15, huruf pertama dalam sikatan nama gelaran, pangkat dan sapaan dan terdiri daripada satu nama sahaja. Contoh Encik Ali, Sarjan Mustafa. Semua huruf yang membentuk sikatan rujukan kehormatan, jawatan dan tingkat kebesaran. Contoh YAB yang amat berhormat. Yang ke-17, huruf pertama dalam setiap perkataan yang diulang penuh dalam kata ganda. Contoh peguam-peguam mahkamah syariah. Yang ke-18, membentuk akronim nama hasil pencantuman huruf awal setiap kata dalam rangkai kata atau frasa. Contoh ABIM, Angkatan Belia Islam Malaysia. Bagi penggunaan huruf kecil, yang pertama, kata bangsa, suku dan bahasa ditulis dengan huruf kecil jika berada di tengah kalimat. Contoh, para pakar sedang merumuskan aturan pengindonesiaan istilah asing. Yang kedua, huruf pertama kata bin atau binti. Contoh, Ali bin Abu, Alia binti Amin. Yang ketiga, huruf pertama nama atau nama orang atau nama geografi yang digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran. Contoh, 89 volt. Yang keempat, huruf pertama dalam geografi yang tidak khas. Contoh, kami berkelah di tepi sungai berdekatan sekolah itu. Yang kelima, huruf pertama nama gelaran kehormatan, keturunan dan keagamaan yang tidak diikuti nama orang. Contoh, baginda merupakan Sultan Negara Malaysia. Yang keenam, huruf pertama nama jabatan dan pangkat yang tidak diikuti nama orang atau nama tempat. Contoh, tahun lalu abangnya dilantik menjadi menteri. Terusnya 1/4, penggunaan tanda baca. Jenis
jenis tanda baca, tanda nokta, tanda koma, tanda tanya, tanda seru, tanda sempang, tanda pengikat kata, tanda kurung, tanda koma bertitik, tanda titik bertindih, tanda garis condong dan tanda elipsis. Di penggunaan tanda baca, yang pertama tanda nokta, penggunaannya pada akhir ayat penyata dan merupakan singkatan bagi gelaran, pangkat, jawatan dan sebagainya. Contoh ayat terdapat di sebelah kanan, manakala tanda koma mengasingkan sesuatu yang sama jenis dalam ayat selepas kata seru, sebelum tanda kata atau penutup kata. Ini merupakan contoh-contoh bagi penggunaan tanda-tanda tanya, tanda seru, tanda sempang dan tanda pengikat kata. Ini pula merupakan tanda-tanda bagi tanda kurung, tanda nota, tanda bertindih dan garis condong serta penggunaan dan contohnya. Seterusnya kita beralih pada ejaan nama khas dan nama tempat. Pada asasnya, ejaan nama tempat dan negeri ditulis menurut arahan-arahan yang ditetapkan oleh kerajaan negeri masing-masing. Dalam Malaysia 1972, nama tempat dalam Malaysia dibentuk sebelum tahun 1970 dikekalkan dengan cara ejaan lama. Contohnya Ceras, Aikeruk, Kelang dan Kampung Nyur. Dalam Malaysia selepas 1972, bagi nama tempat dalam Malaysia yang dibentuk selepas 1972 digalakkan guna ejaan baharu. Contohnya Teluk Intan, Taman Bukit Cahaya, Teluk Air Tawar, Kampung Baharu. Bagi di luar negeri Melayu, nama tempat di luar negeri yang sudah biasa dieja dengan cara Melayu dikekalkan sedemikian. Contohnya Belanda, Kanada, Mesir, Amerika Syarikat. Seterusnya luar negeri antarabangsa, nama tempat di luar negeri yang dieja dengan cara antarabangsa dikekalkan demikian. Contohnya Negro, Cuba, England. Ejaan nama orang mengikut kehendak individu itu sendiri. Nama-nama yang telah wujud sebelum tahun 1972 dikekalkan dalam bentuk ejaan asal. Selepas tahun 1972, kita digalakkan menggunakan ejaan baharu. Walau bagaimanapun, ejaan nama yang sah adalah seperti yang didaftarkan dalam sijil kelahiran dan dalam kad pengenalan.